Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azril Shah, E171052 dan hari ini kita akan menyentuh mengenai topik prosedur pengurusan risiko dalam tajuk peralatan dan fasiliti sukan dan rekreasi. Jadi, sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita tengok apakah itu risiko. Pengurusan risiko adalah untuk mengenal pasti, menilai, mengatur kepentingan risiko yang diikuti oleh penggunaan sumber secara teratur dan ekonomi bagi mengurangkan, memantau dan mengawal kemungkinan serta kesan ataupun peristiwa yang tidak diingini atau bagi memaksimalkan pengzahiran sesuatu peluang. Seterusnya, objektif pelaksanaan pengurusan risiko. Terdapat 4 objektif yang saya berikan. Ini semua adalah contoh objektif. Yang pertama adalah untuk meningkatkan peluang untuk mencapai sesuatu objektif ataupun organisasi. Yang kedua, mempertingkatkan keupayaan tadbir urus. Yang ketiga, mengupayakan organisasi untuk mengenal pasti dan menangani risiko serta ancaman. Dan yang terakhir adalah untuk mewujudkan asas yang kukuh untuk membuat perancangan dan keputusan. Di sini adalah proses pengurusan risiko. Dapat kita lihat di dalam kotak oranye, iaitu membentuk konteks adalah proses pertama, dan di kotak merah terdapat 3 pentadbiran risiko, iaitu mengenal pasti risiko, menganalisis risiko, menilai risiko, dan yang terakhir sekali adalah kawalan risiko. Jadi kita akan bincangkan satu persatu. Yang pertama adalah membentuk risiko. Dapat saya beri 4 isi kecil mengenai membentuk konteks. Yang pertama adalah untuk menetapkan skop. Apakah itu menetapkan skop? Iaitu mengenal pasti dan menetapkan skop apakah yang akan dinilai. Ia bermaksud apakah yang akan kita kaji dan apakah yang akan kita nilai berdasarkan bentuk konteks tersebut. Yang kedua adalah menentukan objektif umum. Objektif ini haruslah ditentukan dan mestilah boleh diukur. Yang ketiga, mengenal pasti pemegang taruh yang berkenaan. Ini menentukan siapa yang akan menjadi pemegang taruh dan akan menjelaskan peranan serta tanggungjawab dalam skop tersebut. Akhir sekali, mengumpul maklumat latar belakang. Maklumat yang berkualiti perlu diperoleh dari sumber yang sahih. Maklumat yang telah dilantik bagi maklumat mestilah dikumpul oleh pegawai yang telah dilantik bagi mengelakkan kekeliruan sumber informasi pada masa akan datang. Seterusnya, mengenal pasti risiko. Di sini saya akan senaraikan apakah cara dalam mengenal pasti risiko. Yang pertama adalah melalui pemerhatian, kedua pemeriksaan, ketiga audit, keempat sumbang saran, kelima teknik nominal secara berkumpulan, keenam kajian pengendalian dan hazard, ketujuh pengenal pastian hazard, penilaian risiko dan kawalan risiko. Seterusnya, analisis pokok gagal ataupun fault tree analysis. Dan seterusnya, teknik what if, pengawasan, pemantauan dan akhir sekali, kaedah lain yang bersesuaian. Seterusnya, menganalisis risiko. Terdapat 3 poin yang saya akan keluarkan, ialah yang pertama adalah kemungkinan, iaitu insiden yang mungkin akan berlaku pada tempoh masa tertentu yang boleh menjejaskan matlamat strategik, operasi, kewangan, peraturan dan pengurusan pengetahuan di pusat kemudahan. Seterusnya, keterukan. Keterukan ini bermaksud kesan ataupun tahap kemudaratan yang akan berlaku akibat daripada insiden tersebut. Dan tahap kemudaratan ini dinilai ke atas kesan negatif yang boleh menjejaskan visi dan misi pusat kemudahan. Yang terakhir adalah metrik penilaian risiko. MPR ini digunakan untuk memberikan anggaran tahap risiko setelah kemungkinan dan keterukan sesuatu perkara itu dikenal pasti. Dan seterusnya adalah menilai risiko. Menilai risiko tujuannya adalah untuk menentukan sama ada risiko ini boleh diterima ataupun sebaliknya. Yang pertama, dalam menilai risiko, tiada kaedah rawatan risiko yang sesuai boleh diperoleh. Yang kedua, kos rawatan risiko yang tinggi atau tidak munasabah. Yang ketiga, tahap risiko yang rendah. Dan akhir sekali, magnitude risiko, iaitu peluang atau kesan positif yang ada melebihi ancaman risiko. Kawalan risiko, keperluan membuat keputusan risiko yang memerlukan rawatan khusus.
menentukan jenis risiko yang sesuai dengan mempertimbangkan faktor tertentu. Yang ketiga, kenal pasti dan pilih rawatan yang sesuai. Keempat, menilai pilihan rawatan berbanding kos rawatan yang dilaburkan. Yang kelima, mendokumentasikan pelan rawatan risiko yang merangkumi peranan dan tanggungjawab, pengesahan dan kelulusan, sumber dan kewangan. Akhir sekali, setelah rawatan risiko dilaksanakan, risiko semasa hendaklah dinilai semula untuk memastikan tahap risiko adalah lebih rendah dan berkesan. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.